Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ni insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Zadul Ma'ad ke muka surat 277 dalam bab mengubati penyakit ayan. Maksud penyakit ayan ni adalah penyakit gila babi. Ini dalam bahasa Indonesia. Baik, kata pengarang kitab disebutkan di dalam As-Sahihain, itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa ada seorang wanita kulit hitam yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, sesungguhnya aku terkena sakit ayan, iaitu gila babi, hingga kekuranganku terkuak, maka berdoalah kepada Allah bagiku. Baginda menjawab, jika engkau menghendaki, engkau bisa bersabar dan engkau mendapat syurga. Namun jika engkau menghendaki, aku pun bisa berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkan dirimu. Wanita itu berkata, aku akan bersabar, tapi kekuranganku tetap saja terkuak. Maka berdoalah kepada Allah agar kekurangan ini tidak terkuak, iaitu tidak terbuka. Maka baginda berdoa kepada Allah bagi wanita itu. Baik. Maksudnya penyakit gila babi ini memang wujudlah pada zaman Nabi pun sudah ada. Sebagaimana disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, satu hari Atta bin Abi Rabah, kalau nak bicara hadis yang seluruhnya, Atta bin Abi Rabah ni dia berjalan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masa berjalan tu, maka Ibnu Abbas pun berjumpalah dengan seorang perempuan yang hitam kulitnya. Lalu Ibnu Abbas berkatalah kepada Atta bin Abi Rabah, wahai Atta, sudikah aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan daripada ahli syurga? Kata Ibnu Abbas. Kata Atta, tunjukkanlah. Lalu Ibnu Abbas kata, itu dia perempuan hitam, dan dia itu ahli syurga yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sebabnya pernah dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Saya mengatakan, ya Rasulullah, ini usra, aku ni ada penyakit gila babi. Kalau sekiranya tiba penyakit gila babi ini, maka terbukalah auratku. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya menyembuhkan penyakit aku. Lalu Nabi bersabda kepada perempuan itu, tengok, Nabi menjawab dengan soalan yang satu tapi jawab dua. Kata Nabi SAW, kalau engkau bersabar, bagi engkau syurga. Dan kalau sekiranya engkau menyuruh aku berdoa kepada Allah Ta'ala, nescaya aku berdoa pada Allah Ta'ala supaya menyembuhkan penyakit kamu. Kenapa Nabi jawab dua? Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Jadi perempuan ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, walaupun ada penyakit gila babi, tapi Tuhan jaga dia. Dia nak jaga juga aurat dia. Tu dia penyakit gila babi. Tapi bila penyakit gila babi kan, penyakit gila babi ni penyakit yang kadang-kadang datang tiba-tiba. Kadang-kadang tengah-tengah mandi berbuih je.
Jadi perempuan ni dia ada penyakit gila babi, dia cukup beriman kaum muslimin. Walaupun penyakit gila babi datang, terbukalah aurat dia. Jadi terbuka aurat tu kaum muslimin dan muslimat, dia minta kerana terbuka aurat tu, dia minta Allah Taala sembuhkan penyakit dia. Tu dia hebat perempuan ni. Itu penyakit gila babi pun nak jaga aurat dia. Yang tak gila babi tu sebab apa tak mau jaga aurat dia? Betul tu? Tu kasar sikit mainan kaum muslimin tu. Betul tak betul? Jangan marah, betul itu kaum muslimin dan muslimat kan. Jadi Nabi menjawab, ya, in sabarti walakil jannah. Jika kalau sekiranya kamu bersabar, maka bagi kamu syurga. Tapi kalau kamu menyuruh aku berdoa kepada Allah Ta'ala, aku boleh berdoa kepada Allah Ta'ala yang penyakit kamu. Jadi bermaksud bila Nabi sebut in sabarti walakil jannah, kalau engkau bersabar bagi engkau syurga. Nak tunjuk penyakit gila babi ni payah nak sembuh lah. Itu sebab Nabi kata in sabarti walakil jannah. Itu dia. Tapi Nabi ambil hati dia. Kalau sekiranya engkau suruh aku berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyembuhkan penyakit kamu, aku boleh doa kepada Allah Ta'ala. Lalu perempuan itu pun faham Nabi kata, ya Rasulullah, aku bersabar. Maksud aku terimalah penyakit gila babi ni, tapi nak minta satu lagi. Kalau aku terkena penyakit gila babi ni, janganlah terbuka aurat aku, minta Allah Ta'ala jaga. Sebab begitu peringkat dia. Okey, ya? Jelas hadis? Baik. Okey, penyakit ayan ini ada dua macam. Penyakit gila babi ni ada dua macam. Pertama, kata Ibnu Qayyim, yang berasal daripada roh jahat di bumi dan ayan dari beberapa campuran yang buruk. Kedua, sakit gila babi ayan yang sebab dan penyembuhannya seperti dikatakan oleh para doktor. Okey, habis ya. Ayan ni, kalau penyakit gila babi ni, dia disebabkan dua perkara. Pertama ialah disebabkan berasal dari roh yang jahat di bumi. Masuk di sini buat tanda noktah sihir. Sihir. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian selalunya macam ni disebabkan sihir ni, sihir berketurunan. Itu sebab kita ni kaum muslimin, kalau isteri kita mengandung, jangan buatkan dia dalam keadaan tension yang begitu banyak. Sebabnya bila selalunya penyakit gila babi ni atau penyakit meroyan ni, dia terkena kepada orang mengandung, orang perempuan ramai. Sebab bila dia mengandung, tekanan mengandung lagi, tiba-tiba tekanan suami lagi, dia syaitan sihir ni mudah nak masuk. Ini kata Ibnu Qayyim. Baik. Itu dikatakan yang pertama berasal dari roh yang jahat di bumi dan ayan di beberapa campuran yang buruk, iaitu dengan makan makanan yang dicampur dengan makanan yang najis dan sebagainya. Yang kedua, sakit ayan yang sebab dan penyembuhannya seperti dikatakan oleh para doktor. Yang kedua adalah penyakit gila babi kaum muslimin dan muslimat kalian, disebabkan dari sudut kaum muslimin dan muslimat kalian dengan tension atau stres yang begitu banyak pun boleh juga. Maka dengan cara ini doktor memberikan perubatan yang lain. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian, kebanyakannya penyakit gila babi ini tidak boleh, jarang sebenarnya. Tapi setakat kita belajar kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau bolehlah, kalau orang penyakit tahu meroyan, tahu kan orang gila babi ni, tapi wallahu alam dari segi kajian saintifiknya kita tak tahu. Tak ada orang kaji, dan saintifik pun tidak tahu apa ubat gila babi ini. Gila-gila begitulah. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian, saya teringat orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu, wallahu alam lah. Tok Ki saya dulu kaum muslim, kalau orang penyakit meroyan ni, gila babi yang berbuih-buih ni, kalau tidak dia kadang-kadang dia datang sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang seminggu sekali. Minta maaf cakap, tapi saya tak tahu kajian saintifiknya bagaimana. Tapi orang tua-tua dulu kaum muslim, ingat tak, dia habuk papan kan,
Habuk papan. Tapi orang tua dulu dia ada sikit perkara-perkara yang tak sedap sikit. Dia kata yang paling mujarab kerana benda ini sihir, dia kata habuk papan, orang zaman dulu dia buat keranda kan, keranda daripada papan, ataupun kadang-kadang penutup kubur dia. Bila gali kubur masuk dalam nutup papan lah. Kadang-kadangnya apabila orang mati dia buat keranda. Kamu muslim-muslimat kalian, habuk keranda dia. Itu saya kata yang tak sedap sikit tu. Yang tak sedap sikit. Habuk keranda tu, ataupun kaum muslimin dan muslimat kan, kita ambil keranda lah. Kita ambil habuk papan tu kan. Selalu orang dulu tak ada peti ais, dia buat ketul ais tu, dia taruh habuk papan lah. Habuk papan tu kaum muslimin dan muslimat kan digoreng. Digoreng sampai dia jadi, kaum muslimin dan muslimat jadi hitam. Ini orang tua dulu buat. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat bila jadi hitam, okey, mula-mula kaum muslimin dia hancurkan lalu dia goreng mata. Lepas tu ambil air kaum muslimin dan muslimat kalian rendam perah. Air tu diminum. Tapi wallahu alam, ini tapi nak sembuh tak dapat lah. Tapi dia akan renggang. Kalau orang tu berlaku sebulan sekali, dia akan berlaku setahun sekali kadang-kadang berjadi. Itu ada lah. Tapi apa kajian saintifik ni saya tak tahu. Boleh faham itu? Tapi wallahu alam, bila saya sebut benda ni kepada salah seorang daripada anak murid Ustaz Arundin, dia kata kami pun asyifah buat macam tu juga. Tapi apa punya hubungan kita tidak tahu. Boleh faham tu? Okey ya. Okey, para pemikir dan filosof dari falsafah lah, juga mengakui adanya penyakit ayan ini yang disebabkan oleh roh jahat, yang cara pengobatan dengan roh yang baik dan tinggi agar pengaruhnya menjadi hilang, seperti dikatakan Hippocrates, Glenos dan lain-lain daripada filosof Yunani kuno. Kajian orang dulu pun kamu kata penyakit ayan ni ada, gila babi ni ada, daripada roh yang jahat lawan dia roh yang baik. Roh baik apa dia? Kita lah. Maksud kita. Sebab roh yang jahat ni adalah sihir. Maka bila masuk ke muslim dalam tubuh badan seseorang, maka roh orang tu yang baik tu, maka dia usaha untuk jadi baik lah. Apa dia? Sama ada lawan dengan zikrullah, lawan dengan doa, lawan dengan solat. Itu cara dia. Itu dia. Macam itu sebab orang bila kena gangguan ni, kita tanya dulu, kau solat ke tak? Tanya dulu. Dia kena gangguan, tanya solat ke tak? Tak. Kalau tak solat 5 padan kena gangguan pun. Kita nak halau syaitan, sedangkan dia pun syaitan jadi lalu. Kan kaum muslimin dan muslimat. Yang mengingkari jenis penyakit ayan ini hanya kerana mereka tidak tahu dan bodoh, kata Ibn Qayyim. Baik. Tapi orang yang memang mengetahuinya tentu akan mentawakan mereka yang mengingkarinya. Cara mengobatinya ialah dengan kekuatan jiwa orang yang terkena sakit ayan itu, kerana roh jahat ini, dan memserahkan diri secara total kepada pencipta roh itu Allah Ta'ala, berlindung darinya secara benar dengan lisan dan hati. Jadi kaum muslimin dan muslimat pula, cara bila benda ni datang, benda ni kaum muslimin muslimat pula penyakit, maka orang yang kena pesakit tu sendiri, yang kamu kena menginyahkan dengan kekuatan dalaman dia, iaitu yang bersih, mengharapkan dekat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang sebenarnya. Baik. Ada pula pengubatan dari orang lain atas diri orang yang terkena sakit ayan ini, dengan mengatakan padanya pergilah, atau dengan baca bismillah, atau dengan baca la haula wala quwwata illa billah. Nabi SAW pernah mengucapkan kepada seorang anak yang kesurupan, iaitu kena penyakit gangguan, pergi wahai musuh Allah, aku ada Rasulullah. Maksudnya ada dua lah. Pertama orang yang mengubat, yang kedua orang yang kena ubat. Dia kena serasi lah, muslim-muslimat lah. Orang mengubat dia tolong. Jadi orang yang kena penyakit ni dia sendiri yang kena
usaha, kena lawan penyakit itu, kerana dia adalah sebahagian daripada sihir. Pakai istilah yang diguna oleh Ibn Qayyim, roh yang jahat lah, maksudnya sihir, lawan dengan begitu sambil berubat. Itulah diajar oleh Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Tapi dari sudut kaum muslimin dan muslimat kalian, dia sebut doktor, ubatan doktor tidak tercipta lagi, cuma doktor beri ubat lain lah kalau kena penyakit ni, beri ubat tidur dan sebagainya, atau tahan sakit. Faham tu? Tapi begitulah caranya. Baik. Jadi cara-cara nak ubat tu bagaimana? Itu sebab kaum muslimin ada seorang budak yang kena penyakit ni. Nabi kata, Nabi kata, bismillah ukhruj ya adullah fa inni rasulullah. Nabi kata gitu. Kaum muslimin dan muslimat, kan orang ni kena penyakit, budak ni kena penyakit melupur. Nabi kata bismillah, dengan nama Allah. Ukhruj ya adullah, keluar kamu wahai musuh Allah. Fa inni rasulullah, sesungguhnya aku rasulullah. Jadi benda tu keluar. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi Nabi juga ada jampi jugalah kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi baik. Tapi kita janganlah buat macam tu. Bismillah ukhruj ya rasulullah fa inni rasulullah. Engkau pun jadi kafir sama. Adakah dia pula Rasulullah kaum muslimin dan muslimat kalian? Itu sebabnya kita boleh guna, minta maaf cakap ya kaum muslimin dan muslimat kalian, benda ni ialah dari sudut ni tidaklah khurafat. Sebab orang yang wali-wali Allah ni kaum syaitan cukup takut. Boleh faham tak? Wali-wali Allah Tuhan, syaitan cukup takut. Benda-benda macam ni kaum muslimin, dia tidak khurafat. Dia tidak khurafat dalam bab itu. Jadi ingat, ada kaum muslimin dan muslimat kalian dalam satu perubatan cara dulu, kaum muslimin dan muslimat kalian cerita. Sekarang cerita kita boleh cerita. Ada orang yang kena penyakit gangguan tak mau keluar. Dia ambil selipar air Muhammad je kaum muslimin dan muslimat kalian. Aku pukul kamu dengan selipar ni je. Bukan masalah selipar tu takut, sebab nama tu. Nama. Saya pun kaum muslim masa zaman boleh berubat ni, sekarang ni tak berubat dah. Dulu. Kalau payah sangat, saya panggil juga. Minta maaf ya, ini bukan gurauan, tapi kisah benar. Itu dia. Kita dah puas baca dah, popet dia sengih je kaum muslim-muslimat. Saya kata nanti saya panggil Ismail kamu kan orang ni. Janganlah, dia kata kita. Dia masa orang dah terkenal macam tu. Kalau panggil Datuk Ismail kau, janganlah. Kau kenal dia, aku kenal. Lepas tu kata, kadang-kadang main. Kalau aku panggil Harus Saning macam mana? Dia kata aku tak kenal dia. Tidak macam. Benda dah kata sebab dia Harus Saning dia tak ajar berubat, tak kenal lah. Dia syaitan macam tu kaum muslimin dan muslimat. Nak kata bisanya kalimah Allah bila diucapkan. Kalimah Allah Ta'ala ni adalah bisanya Quran. Sebab itu mereka ni kaum muslim dan muslimat bila acap baca Quran, kaum itu dia masalah dia. Tapi dengan hati yang daripada lisan dan hati. Umar kaum muslimin dan muslimat kalian, dia tak ada baca apa. Kalau dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cerita tentang fadailus sahabah, Umar ni batal tubuh dia, syaitan takut dah. Sebagaimana satu hadis, kalau Umar jalan satu jalan, syaitan jalan satu jalan. Bila nak temu simpang 4, syaitan cabut dulu. Itu Umar. Kalau kena ke kita, syaitan jalan satu jalan, kita jalan satu. Siapa cabut dulu? Wallahu a'lam. Jadi baik. Habis ya? Itu di antara. Itu sebabnya penting. Itu sebab Nabi dah ajarlah amalan siang, amalan petang kan, itu faedah dia. Kamu muslim banyak lagi selain untuk litaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya. Baik. Kalau berubat di hospital jadi. Bismillah. Nanti ya bismillah. Boleh dengan syarat dijaga. Tapi kalau dia dah koma dah, dia pun tidur, syaitan pun tidur juga. Dekat tu sebab kalau tengok dia orang sakit tu dia tidur tak? Kalau dia tidur selalu berubah. Dia pun tidur juga. Bila dia tidur, syaitan pun tidur lah. Sama-sama rehat. Sama-sama rehat kita. Jadi
Baik ya. Okey. Tapi usahalah kamu serah pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang nak hilang sekaligus tidak boleh. Faham tu? Tapi kadang-kadang berenang. Kalau 2 sebulan sekali, dia jadi 3 bulan sekali. Faham tu? Seterusnya, mengubati sakit urat pada kaki. Orang ramai orang ni sakit urat ni. Mengubati sakit urat di kaki. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya. Tengok dia ada hadis dalam bab ni. Baik. Dari hadis Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Shifa'ul irkin nasa al-yatu syatin a'rabiyin tuzabu summa tujazza'u salasata ajza summa yushrabu ala riqi fi kulli yaumin juz'un. Hadis ini kata Ibnu Qayyim, hadis ini adalah sahih. Apa maksud dia? Ubat sakit urat kaki ialah lemak ekor domba orang Arab Badui yang dicairkan. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian diminum dalam keadaan perut kosong setiap hari. Lemak dari domba ni, daging itulah kaum muslimin kalau kibas tahu. Kibas ataupun daging kambing, tak kambing. Tapi tak kambing Badui, kambing yang diternak di kampung. Memang betul. Bukan beri makan begitu. Yang cantiknya ialah kibas. Kan kibas ni ada tak dekat punggung dia tu, dia lemak. Lemak. Oh, kalau buat sate sedap sangat tu. Kalau muslim makan. Ataupun kambing biasa yang ada lemak. Kan pada ekor-ekor lembu ada lemak kaum muslim, tapi tak banyak. Ambil lemak dia tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey, ambil lemak, dimasak. Jangan campur minyak apa. Okey, dia masak, beri 3 bagian. Untuk dibuat 3 pagi. Okey. Jadi bagi 3 bagian, kita rebus, masak minyak tu. Bila masak lemak tu, dia akan keluar minyak lah. Ambil minyak tu, minum sikit, dia lomor dekat tu. Dekat mana? Dekat tempat sakit. Pagi esok pula panaskan, minyak tu cair, minum, lepas tu lomorkan. Kalau tak mampu juga macam geli, taruhlah kamu madu pun tak apa, taruh asal limau sikit pun tidak apa. Yang sakit urat kaki dia kan, boleh. Baik. Sakit urat kaki ini dimulai dari sendi pangkal peha dan turun ke peha dengan tekanan sampai mata kaki. Selagi sakit yang bertambah lama, maka dia makin menjala turun ke bawah hingga melemahkan peha dan kaki. Itu memang sahih kawan sebab dia memula daripada peha. Itu sebab kadang-kadang orang dia tak boleh duduk lama, tak boleh diri lama sebab itu. Ambil lah ekor kambing dia kan. Buat. Tentang disebutkan domba orang Arab Badui yang hidup di tengah padang pasir kerana kotorannya relatif lebih sedikit, ukurannya lebih kecil dan jenisnya lebih halus dan lembut. Tempat penggambaraannya ia khusus kerana memakan jenis rumput daratan yang udaranya panas. Itu sebab rumput rampai ni kaum muslimin dan muslimat, kerana dia ada Tuhan jadikan sebagai ubat. Siapa yang mengkajinya? Tapi kita yakin dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah kata, aku dalam satu hadis bahawa dalam hadis Qudsi, aku menurunkan ubat penyakit, aku dah jadikan ubat. Maksudnya setiap penyakit ada ubat dia. Mereka mati ya. Baik. Habis ya. Jika rumputan ini dimakan haiwan, maka dagingnya menjadi lebih halus, terlebih lagi pada bahagian ekornya. Sebab jenis tumbuhan yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ubat. Maka seperti yang kami katakan bahawa orang-orang Badui jarang terkena macam-macam penyakit. Jikalau sakit, ubatnya pun sederhana, kerana makanan mereka juga sederhana dan apa adanya. Betul. Itu kita ni padahal penyakit banyak sangat, kaum muslim, makanan kita hebat. Betul.
Hebat sangat. Dulu kamu manalah air campur klorin, manalah kamu muslimin sayuran campur racun. Oh, ni semua ada belaka. Itu yang kronik sangat. Itu sebab orang dulu dia kurang kaum muslimin. Baik. Ada satu kes kaum muslimin dan muslimat kalian nak kata rumput-rumput ni yang Tuhan jadikan sebagai ubat ni memang sahih. Saya buat contoh. Orang penyakit gout. Orang penyakit gout kah? Disebabkan makan siput banyak sangat dan sebagainya. Kena penyakit gout. Penyakit gout ni kaum muslimin dia rumput rampai. Kata setengah pengalaman orang, ni sebab pengubatan ni kadang-kadang ada kajian dan kadang-kadang atas pengalaman. Minta maaf cakap lah, kita terpaksa rendah diri dalam bab ini. Orang kajian pun setakat mana dia boleh kaji lah. Setakat mana ada dalam buku. Doktor setakat mana ada dalam buku lah. Kalau luar pada tu dia kena buat eksperimen yang lain lah, yang lain. Tapi orang dulu dia campur ialah dasar pengalaman. Ingat tak kaum muslimin, orang tua-tua dulu dia kalau penyakit gout ni, dia ambil sarang burung tempur. Sarang burung tempur. Ambil hok yang betina, jangan hok jantan. Tahu kenal betina jantan? Tak kenal? Nak kenal buan ni ustaz, burung tempur ciri betina jantan aku tak kenal, betul lah ke sarang. Sarang dia kaum muslimin, hok mana hok pendek tu jantan lah, hok mana hok panjang tu betina. Tengok. Pandai lah. Kan burung tempur tu dia suruh buluh banyak kira pada dia, tak apa. Kalau hak mana yang kecil tu itu jantan, panjang tu betina. Semua tu dia ambil daripada rumput-rumput. Rumput-rumput lah ke. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, atas dasar pengalaman orang tua dulu, kalau buat perubatan tak apa, pengalaman orang tua. Kalau buat ibadat jangan orang tua kaum muslimin sebab kita kembali berquran dan hadis. Ni faham itu? Dia ambil burung tempur yang betina tu, dia basuh, lepas tu dia rebus, minum airnya. Cuba try lah. Ada benda kau cuba try tu. Cuba dan try. Banyak benda lah pengalaman orang tua dulu kaum muslimin dan muslimat. Okey. Habis ya? Sedap. Okey. Yang keduanya penyakit kayak. Ini tak ada yang kitab ni, kayak. Kayak ni kaum muslimin macam-macam ubat orang buat kan. Tapi setakat ni alhamdulillah Tuhan beri kemujarabannya. Kayak ni ada dua, kayak ular satu. Betul kayak satu kan? Kayak tapak kucing satu. Dia tompok. Kayak ular ni bisa. Orang kayak kaum muslimin tahu tak penyakit kayak ni? Dia panas dalam, sakit, tak boleh nak tidur. Jadi kaum muslimin ramai orang tanya, ustaz, saya tak tahu, tapi atas dasar pengalaman orang-orang dulu, kayak ni kaum muslimin, nangka hok muda tu, nangka hok bukan putih, hok muda besar kaki dia, apa nama? Nangka lah, apa nama lainnya? Besar kaki tu kaum muslimin basuh molek-molek, lepas tu cincang, macam cincang buat sayur tu lah, cincang. Lepas tu rebuh dalam periuk, para hampu air, kaum muslimin semua kalian. Lepas tu bila kering sikit tambah air lagi, kering ke tambah air lagi, bila dia kena mama melikit. Bila dia melikit, muslimat kan ambil berus, kita ambil air nangka yang melikit tadi, sapu dekat tu. Daripada ruang luar bawa ke dalam, jangan dalam bawa keluar. Sapu. Kering, kalau kering dia sapu balik, kering dia sapu balik. Kaum muslimin dan muslimat kalian, insya-Allah selalu kita tengok 3 hari dia hilang. Penyakit kayak.
habis. Okey. Banyak benda kan? Baik. Tuhan jadi belaka kita tak tahu dalam bab itu. Okey, cukup dulu. Baik. Yang seterusnya. Yang seterusnya. Ingat kena ini kalau orang minat berubat lah, tak minat tak jadi. Baik. Yang ke-8, mengubati gatal-gatal dan kutu kulit. Mengubati gatal-gatal dan kutu kulit. Kadang-kadang orang ni kamu semua digatal badan dia. Kadang-kadang naik berkulak kulit dia. Baik. Disebut di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Qatadah dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW memberikan keringanan hukum bagi Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awam untuk mengenakan kain sutera kerana keduanya terkena gatal-gatal semacam kudis. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa keduanya mengadu pada Nabi SAW kerana terserang kutu di suatu peperangan, maka baginda memberikan keringanan hukum bagi keduanya untuk mengenakan kain sutera, dan aku melihat memang mereka berdua mengenakannya. Baik. Kalau gatal-gatal kulit ni kaum muslimin dan muslimat kalian, atau kutu banyak di kepala ni, ya Allah, kita tengok kutu ni bagi perempuannya pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pergi kerja haji, orang lelaki kaum muslimat kalian, kutu merayap. Rasulullah tengok seksanya dia dalam keadaan ihram pula, kutu merayap. Rasulullah mengizinkan dia mencukurkan kepalanya. Betul dia kena bayar dam lah. Memang betul, bayar dam. Tapi kaum muslimin dan muslimat nak hilangkan kutu juga dan gatal-gatal kulit selalu. Orang kena gegata tu, gegata. Mengandung kata gata yang macam bintak, macam kecil-kecil. Oh, kalau kena waktu kaum muslimat pula. Okey, ambilkan sutera. Ambilkan sutera. Sutera murni lah. Pakai, dibalut. Itu boleh menghilangkan gatal. Ini tersebut dalam hadis kaum muslim yang diriwayatkan dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim daripada Abi Qatadah dari Anas bin Malik, bahawasanya Rasulullah suruh pakai kain sutera. Baik. Jadi kita sembang sikit lah, sambung sikit lagi. Hadis ini berkaitan dengan dua perkara, masalah fiqhiyah dan masalah pengobatan. Kaitan dengan masalah fiqhiyah, bahawa sudah ada ketetapan dalam sunnah baginda Nabi SAW yang membolehkan kain sutera bagi kaum wanita secara mutlak dan mengharamkannya bagi kaum lelaki, kecuali untuk suatu keperluan yang mendesak atau kemaslahatan yang pasti. Kebuntuan yang mendesak itu bisa merupakan bau dingin yang menusuk tulang, sementara tidak ada kain selainnya, atau tidak ada mindil, iaitu mindil ni kamu cakap selendang lah, selain mindil yang diperbuat dari sutera, atau boleh juga dikenakan kerana ada penyakit kudis, gatal-gatal di kulit dan banyaknya kutu di badan. Sedangkan kaitan dengan pengubatan, maka kain sutera mengandung obat yang berasal dari haiwan halus, haiwan ataupun ulat sutera. Ini termasuk ubat hewani. Bahkan manfaatnya lebih dari itu, seperti bisa menguatkan jantung. Kain sutera mengandungkan panas yang jika dipakai bila mengimbangkan suhu badan dan menghangatkannya. Menurut Ar-Razi, kain sutera lebih hangat daripada kain dari ban rami dan lebih dingin daripada kain cotton. Baik, sekarang kita bincang. Di zaman Rasulullah SAW dulu, kamu orang penyakit gatal-gatal dia berikan kain sutera. Dan dalam masalah fiqhiyah, kain sutera ni boleh dipakai oleh perempuan saja, tidak boleh bagi lelaki. Memang tidak boleh. Baik, kalian dari segi hukumnya boleh bagi lelaki ni pakai sutera ni dalam satu hari 4 jari ya. Sebab ada Rasulullah SAW dihadiahkan kain pakaian dibaj, iaitu kain jubah daripada Yaman, maka Nabi pakai. Tetapi dipakai dibuat kun. Tahu kun? Tak tahu. Ni apa nama? Kalau sekiranya pakai lengan ni macam lih ke? Lis. Itu dia.
Lepas tu pakai kaum muslimin dan muslimat kalian ni buat gitu. Itu sutera. Jadi kalau dicampur semua-semua tu 4 jari, itu boleh bagi lelaki. Tapi lebih pada itu tidak dibenarkan. Adapun pendapat yang mengatakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sutera yang diharamkan adalah sutera murni, sutera tiruan tidak mengapa. Itu pendapat yang dhaif, sebab sanad yang sampai Ibnu Abbas tu dhaifun. Yang sahihnya sutera, asalkan ada sutera tiruan ke asli ke hukum tidak boleh. Memang tu. Jadi kalaulah tujuan perubatan, ni masalahnya. Kalau tujuan perubatan bagi lelaki yang kegatalan kulit ni boleh pakai sutera kerana untuk berubat. Kalau tak ada tujuan itu tidak boleh. Begitu bila orang tanya, ya ustaz, apa hukum orang lelaki pakai gigi emas? Ada orang lelaki pakai gigi emas tak? Ke pakai salut emas ya? Gigi emas semua? Itu dia. Dululah gigi emas. Hukum dia kaum muslimin, kalau tujuan dia untuk perubatan, contohnya kalau mulut dia berbau ataupun kerana gusi dia rosak, untuk mengelakkan daripada barah gusi, dia ada lemas. Buat Islam. Kalau orang tu gusi dia rosak, kaum muslimin pengubatan yang diajar dalam Islam ni, dia kena bentuk gigi emas. Dia boleh membaiki gusi atau menghilangkan bau gusuk gusi itu boleh. Tapi dia sengaja tak ada benda-benda pun, lebam tu, untuk tunjuk je itu adalah haram, tidak boleh pakai lelaki pakai emas, lebam itu. Boleh saya katakan dulu kaum muslimin dan muslimat kalian, di dalam satu peperangan ada seorang sahabat Nabi, saya lupa nama dia, tak silap peringatan pembacaan, nama dia Abi Rimsah. Dia kena potong dalam peperangan hidung dia. Bila hidung dia terpotong, habis mata hidung ni. Lepas tu dia buatkan hidung daripada perak. Salut dari perak, tapi busuk. Hidung dia pertama busuk. Lalu dia buatkan hidung daripada emas, campur bahan emas lah. Tak ada hidung tokok emas lagu tu. Orang muslimin dan muslimat kena buat macam mana? Campur lah, dia campur emas sekali. Jadi hidung dia tidak membusuk. Tapi Nabi tidak larang dalam masalah itu. Maka dengan tujuan perubatan itu boleh. Itu disebut fiqhiyahnya. Yang lain tidak boleh ya. Baik. Yang kaum muslimin daripada segi kajian perubatan, iaitu sutera ni kaum muslimin dan muslimat dia jadi pada ulat sutera lah. Orang panggil ulat apa? Ulat sutera ke? Ada ke nama bahasa Melayu ulat sutera? Kata orang ulat belencas lah ya? Gatal lah yang jangan daun pisang tu. Orang kata itulah ulat sutera. Bukan? Kalau bukan tak apalah. Saja nak test market ya boleh. Ulat sutera sungguh lah kau ya. Sebab ada orang kata ulat belencah, bukan dia. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ulat sutera sungguh. Ulat ya sutera, maka dia dijadikan untuk buat kain sutera. Kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ni adalah menguatkan jantung. Kalau orang pakai tu, dia kuatkan jantung dia. Kaum muslimin dan muslimat, kalau jantung orang tu dia lembek ngepam, kan selalu orang pakai taruh oksigen kan, untuk kuat. Buat sementara sebelum pergi ke hospital. Nak gegah hospital takut mati tengah jalan. Betul? Usaha dulu, ambilkan sutera, pakai. Jadi itu antaranya. Dan kalau orang badan dia terlampau sejuk sangat menggigil, ambil sutera boleh untuk menyeimbangkan suhu badannya. Itu dia antara sebuah pengobatan. Itulah satu benda yang Allah Ta'ala jadi kaum muslim kepada makhluk-makhluknya. Ambillah peluang itu. Baik. Okey. Jadi dalam hadis ni asalnya bahan tu yang diharamkan, tapi bila ada perubatan satu yang dibolehkan. Barang mesti halal lah, mesti lah, bukan jadi haram. Ya. Kalau haram memang tak boleh lah.
Dia ada bab yang pertama dalam bab ni. Pertama, kaum muslimin haram dari sudut pemakaian dan haram dari sudut permakanan. Dia ada beza. Haram dari sudut pemakaian dia lain sikit. Macam emas ya. Haram pemakaian untuk perempuan, tapi dia bukan untuk makan. Cuma haram untuk pakaian bagi lelaki. Emas yang tutera dia tidak najis. Emas dia tidak najis. Kaum muslimin muslimat kalian. Dia ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia cuma adalah haram pemakaian. Bila haram pemakaian ini kaum muslimin dan muslimat dia boleh buat ubat dengan tujuan itu. Tapi kalau haram pemakanan tidak boleh buat ubat. Sebab Nabi kata la shifa'a fil haram. Tidak ada penyembuhan dari benda yang haram untuk makanan, tak boleh. Boleh faham itu? Itu dia. Jadi kalau dari sudut pemakaian ni, pemakaian kaum muslimin dan muslimat kalau dia boleh, sebab dia bukan permakanan. Dia yang tak boleh dalam hadis tu la shifa'u fil haram. Tidak boleh tidak ada penyembuhan segi benda yang haram ialah permakanan. Ini memang tak boleh. Misalnya orang berjumpa sekarang ni, kajian-kajian dia buat, saya baca untuk etika, penyakit leukemia lah, leukemia. Sel darah putih lebih banyak pada sel darah merah, betul tak betul? Kaum muslim leukemia zaman sekarang ni ialah ubat yang orang doktor kata, ini doktor-doktor yang bukan Islam lah, kaum muslimin dan muslimat kalian, ialah lemak anjing. Sebab orang jumpa masa kaum muslim muslimat kalian ada penyakit leukemia ni, masa sebagai zarah dia jumpa, ya ustaz apa hukum, sebab ada doktor ni kata dia ubat leukemia nak cepat tindakan dia ialah lemak anjing. Saya kata tidak boleh. Dia orang kata tak apa ustaz, dalurah ni kaum muslimin dia tidak macam tu, sebab Allah Ta'ala dah kuncilah la sifa'a fil haram, tidak boleh. Kan ustaz, kalau kita dalurah ni kan kita benda-benda yang haram kita boleh makan kan, sebab dalurah boleh makan, sebabnya itu buat lapar. Lapar jawapan ni tak boleh cari ubat, lapar ubat dia makan. Boleh faham itu? Itu yang kata dalurah boleh makan benda yang haram untuk menampung untuk melampau perut. Sebab apa dia? Sebab bila lapar ubat dia makan. Tapi kalau dia tu kaum muslim dan muslimat, kalau dia penyakit lain, bila penyakit lain tak boleh kata dalurah benda yang haram ini. Boleh tak? Sebab Allah Nabi kata tidak ada penyembuhan bagi benda yang haram. Di sini sudut pembahasan, di titik tolak dia. Orang kata dalurah ustaz, dalurah tu kenapa babi boleh makan? Kalau orang dalurah itu sebab dia lapar perut. Kalau dia sakit tak boleh makan babi. Kenapa? Ini kalau sebab dia lapar sangat menyebabkan kematian. Begitu juga ubat ni kaum muslim dan muslimat dalam penyakit ni, kalau benda tu haram tidak boleh, kerana dia bukan darurat masalah makan. Ubat tidak ada penyembuh. Saya kata tak boleh kaum muslim dan muslimat kan. Ini memang tidak boleh. Jadi sebab benda tu lah sifat fil haram, tidak ada penyembuhan haram. Tapi bab pemakaian tu tidak mengapa dalam bab itu. Baik. Jadi kaum muslim, kalau orang yang ada yang tidak leukemia dia ni tak sampai tahap yang bahaya, tahap yang kita nampak leukemia ni kaum muslim muslimat kolesu je. Okey, cara dia cara sikit lah. Okey, 2 minit nak sudah ni, 2 minit lah. Cara dia kaum muslimin dan muslimat kan, cari buah kelapa yang apa, azan dulu, dia nak azan dulu. Azan dulu. أشهد أن لا إله
Kalau orang ada tahap yang tidak kritikal lagi, penyakit leukemia ni, kaum muslimin dan muslimat lah, dia ada satu masa saya belajar dekat Pakistan dulu, orang India beri perubatan ni penyakit leukemia. Kalau masih tahap pertama lah, tahap kedua tak apa, dia kata nyo kelapa, yang kelapa ni yang ada cambah tu, lepas tu dalam dia ada apa panggil? Tombong putih. Awak Johor panggil apa? Tombong putih. Tombong. Orang Kelantan panggil tombong juga. Ha? Oh, kita panggil umbuk. Ya. Dia. Nak kelapa tu kan? Kalau tu sedap juga tu. Kau mesti. Faham tak faham? Panggillah tombong kau mak, kata faham tu dah. Boleh faham itu? Dia. Ambil tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Ambil atau air kelapa tu, ambil kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey, untuk diminum. Untuk minum. Untuk di blend minum. Itu orang yang penyakit leukemia. Tahap pertama tak kedua lah. Itu boleh. Tapi kalau tahap yang dah keempat, wallahu alam, kita tak tahu lah. Ikhtiar tu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Itu masa saya belajar Pakistan tu, Tok Guru berajam tu yang pakar perubatan, dia kata ambil itu. Selalu buat. Tapi wallahu alam, kita tak tahu dah saintifik dia. Ini dasar pengalaman perubatan dia. Tu cara dia lah. Wallah. Air tu ambil, blend dengan dia punya lombong dia tu. Minum lah. Tu cara dia. Cuba try. Cuba. Dia. Carilah. Okey. Dan seterusnya ialah iaitu penyakit di lambung. InsyaAllah ni kita terang penyakit dia rusuk dan di lambung, apa ubat dia, ataupun penyakit tonsil. InsyaAllah nanti kita temu ubat dia bagaimana itu. Adik ni sebut dalam satu hadis, penyakit tonsil ni, penyakit ni ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah cuba kita tengok ya, untuk kecut, penyakit tonsil untuk kecut lah. Okey, InsyaAllah kita sambung. Yang kita lemah dengan benda yang ada air dalam tu, panaskan air tu macam tu, air dalam baik, itu kurang elok dari segi perubatan. Dia kaum muslimin dan muslimat, dia kalau orang tergeliat ke, orang apa ke, orang mengandung ke, orang apa lepas mengandung ke, ambil air letak dalam bekas ke, lepas tu kita suam, dia kurang baik. Maksudnya bukanlah permasalahannya dia mendatang kerosak, tidak, tapi dia memang kurang baik. Yang terbaik sekali dalam masalah orang nak bertungku ni, pasir laut. Dia nak pasir, itulah pasir laut, pasir sungai. Pasir kaum muslimin dan muslimat kan digoreng. Daripada tungku lebih baik pasir. Dan kalau batu yang kita pegang tu baik pasir. Pasir itu digoreng sikit, campur nak wangi sikit, campur daun cengkeh nak wangi, lepas tu tuang. Itu lebih baik daripada gunakan air. Itu dia. Itu cara. Dia lebih cepat. Pasir lebih cepat daripada itu. Wallahu a'lam. Okey, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.